Okey, tengok nombor 1. Raja di sebelah menunjukkan graf jarak lawan masa. Jarak lawan masa. Jadi itu kita kena ambil kira juga sebab dia ada dua graf. Bagi perjalanan kereta, seorang penjual dari bandar A ke bandar B dalam tempoh T jam. So bandar A ke bandar B, jarak bermaksud dia start daripada bandar A bawah lah, bandar B dekat atas. Okay, and then dalam tempoh T jam. Ini tempoh dia T jam. Nyatakan tempoh masa kereta itu dalam keadaan rehat. Jadi ini soalan memang selalulah soalan A ni, iaitu dalam keadaan rehat bermaksud dia mendata. Graf tu ada, kalau kita tengok tu dia mendata daripada sini ke sini, iaitu pada kilometer. Kalau kita anggap ni kilometer 300, ni kilometer 800, masa kilometer 300 dia nampak masa 4, tempoh masa 4 ke 5, jam ke-4 jam ke-5 dia masih kilometer ke 300. Itu maksudnya dia berhenti kat situ. So nyatakan tempoh masa, tempoh masa. Jadi kalau kita tengok yang ni dia dalam jam, jadi ini menggambarkan jam ke-4, ni jam ke-5. So kita boleh katakan sebagai itu 5 tolak 4 lah, 1 jam. Nyatakan jarak dalam kilometer antara kereta itu dengan bandar B apabila kereta itu tidak bergerak. Ini bandar B, kita kena kira daripada atas lah, iaitu ini jarak dia. Kalau daripada bandar A ke sini 300, dia nak gitu, jadi kita tolak, iaitu 800 tolak dengan 300. Unit dia dalam kilometer. Kita kena selalu semak unit tu. So B 800 just tolakkan dengan 300. So kita akan dapatlah 500 kilometer. C, hitung purata laju. Kita kena faham apa maksud purata laju. Purata laju dalam, ini unit dia kilometer per jam, bermaksudnya kilometer jarak per jam masa. Jadi purata laju kereta tu dalam 5 jam pertama. Maksudnya 5 jam pertama ni je. Jadi 5 jam pertama, iaitu apa maksud purata? Purata adalah jumlah. Itu purata laju sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jadi kita dapatlah jumlah jarak dia adalah 300, maka jumlah masa dia termasuk dia rehat tu 5. Iaitu purata laju dia, kita dapatlah 60 km per jam. Ini masa per masa, bawah ni per jam, 5 jam, ni kilometer tadi 300 km. Itu maksudnya per jam, ataupun jam negatif 1 lah. Kalau nak letak per macam tu boleh. Okey, soalan seterusnya. Jika purata laju kereta itu keseluruhan perjalanan itu ialah 80 km, hitungkan T. Okey, D pula. Purata laju ni formula sama. Jadi kita ambil, letaklah dia bagi purata. Jadi kita letaklah purata tu 80 tu dekat tempat sebelah kiri lah. 80 sama juga dengan jarak, jumlah jarak kita ada 800 T tu kita tak ada. T tu adalah yang paling ujung. Jadi T tolak kosong, jadi T lah. Okey,
and then T pergi ke sana, ke bawah. So kita akan dapatlah T adalah 800 bagi dengan 80. So kita akan dapatlah 10 jam. Boleh tu Kita tengok soalan berikut. Nombor 2, raja di sebelah menunjukkan graf laju lawan masa pula. Tadi jarak lawan masa, ni laju lawan masa suatu tempoh zarah dalam tempoh 20 saat. Ni tempoh masa tetap ni, tapi ini berubah. Tadi jarak, ni sekarang ni masa. Sekarang ni laju. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju pula seragam, maksudnya laju tu lah yang tak bergerak. Tadi jarak yang tak bergerak, dia jadi panggil rehat. Ini dia panggil laju seragam. So ni dia mendata juga. So maksudnya daripada sini ke sini dia mendata. Jadi dia suruh nyatakan tempoh. Tempoh maksudnya dia suruh tengok sini lah berapa. Jadi kita jawab kita kita adalah, iaitu kita tolak je lah 20 tolakkan dengan 10. Kita dapat 10. Unit kena tengok kat sini. Unit dia dalam saat ataupun dalam soalan dia ada bagi nyatakan itu dalam saat. Hitung kadar perubahan laju dalam meter sesaat-saat. Itu negatif kuasa 2 tu maksudnya per saat 2 kali dalam 5 saat yang pertama. Maksudnya dekat sini tempoh dia. Jadi kita buatkan segitiga. Jadi kalau kita tengok rajah ni dia start daripada 5, dia naik ke atas sampai 20. Jadi kita bolehlah buat satu segitiga macam tu. Sebab dia kalau sebut perkataan kadar, kadar perubahan maksudnya per, iaitu tinggi per mendata macam tu. So B adalah dia tanya kadar perubahan. Formula yang sebenarnya adalah dia kata laju akhir tolakkan dengan laju awal per dengan masa akhir tolak dengan masa awal. Awal tu masa mula lah. Itu formula penuh sebenarnya. Tapi kalau kita nak kejar masa ke apa, ini nak tulis formula ni bukannya ada markah pun. So kita just ambil ini yang terakhir lah, dia bergerak mula daripada sini. Jadi laju mula-mula dia adalah 20. Tolak dengan laju masa mula di start dia, laju dia dah 5 dah. So 20 tolak dengan 5 perkainan masa pula, masa yang terakhir dia 5, dia mula dengan kosong. So 5 tolak kosong. Jadi maksudnya kita dapat 15 per 5. So kita tekan kalkulator, kita dapat 3. Tengok unit dia ada bagi kat sini. So tak risau sangat, iaitu meter sesaat. Jadi kalau kita semak ni, dia so far setakat ni dia SPM dia tak mengelirukan unit kat situ lah. So meter sesaat-saat. So kalau tak ingat ni, tengok macam ni je, itu segitiga. Tengok tinggi bahagi dengan ni. Jadi kita tengok jarak dia berapa. Jarak dia kat sini 15, sini ke sini 5. 15 bagi 5, 15 bagi 5 straight forward macam tu pun tak apa. So dapat 3 juga dia punya dia punya kadar perubahan laju. Soalan C, hitung nilai U dia, diberi laju purata
itu dalam tempoh 15 saat terakhir ialah 15 meter sesaat. 15 saat terakhir ni dia terakhir kat sini. Jadi kalau kita tengok, kita reverse lah ya, iaitu 20 tolak 10. Jadi sini 10 baru. Jadi dia nak 15, so sampai ke sini. Bila sampai ke situ, kita kena pastikan lah, iaitu kita kena tengok dia punya sampai ke sini. Jadi kita kena cari dia punya rajah dia. Ini dia curve tadi situ, dia, and then dia ke sini, dan dia tu kita kena ukur luas ni dulu. Luas ni kalau tu kita kena bahagikan kepada dua bahagian lah, mudah kita kira. Baru kita ada formula. Ini adalah trapezium, ini segi empat. Kita letakkan A, B macam tu boleh juga ya, kita labelkan supaya kita senang tak keliru ya. So kita just kira lah. Kalau C jarak kita kena kira jarak dia dulu. U tu dia bagi kita laju adalah jarak per masa. Jadi kita kena cari jarak dulu. So jarak dia adalah, kita tengok luas trapezium ni A, kita tengok A, kita labelkan senang tu. Itu formula trapezium adalah setengahkan jarak yang selari dan darabkan dengan jarak di antara garisan selari tu. Garisan selari tu kalau cikgu lukis kat sini supaya senang nampak, tak serabut. Selari yang ni, yang tegak tu yang maksudnya selari. Itu berapa jarak daripada bawah ni ke sini? Jarak dia adalah 20. So yang ni 20. So yang ni pula daripada sini ke atas ni adalah U. Jarak dia U. Itu AB. H dia pula adalah di antara, jarak di antara dua yang selari tu. Jarak dia adalah 10 tolak 5 bukan 10 tolak 5. Sejak ada 5. So bolehlah kita masuk dalam formula kita. Itu 1/2. A kita adalah 20. B kita adalah U. H kita adalah 5. H tadi kat sini jarak di antara dua. So kita kira je, itu 10. Ini kita kembangkan. Buat satu boleh kembangkan. Kalau dah cakap tak apalah, boleh je tekan darab 3. Kembangkan dulu. Kembangkan daripada dalam sini ke sini dulu boleh juga. Baru nak kembangkan yang 5 pula boleh. Nak itu pun boleh. Katakanlah kita kembang daripada sini ke sini dulu. So setengah kali 20 dapat 10. U dah separuh dapat setengah. Itulah dia tetap setengah macam tu je. 5. Tu kita kembangkan ini pula. Kembangkan tu senang tak kelang kabut. 5 kali ni dapat 50. U dah 5U per 2 sebab kita tekan kalkulator kita dapat point lah. Dapat 2.5 U macam tu boleh juga tapi sebab dia point dia tak, nombor dia tak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang macam tu biar dalam perpuluhan, biar dalam per lah, senang. Ini jarak pertama kita dapat dah. Jarak yang pertama. Jarak yang B pula. Jarak yang B dia 4 segi biasa je jadi tak ada masalah lah, iaitu bawah kali dengan tegak dia tu. So bawah ni adalah 20 tolak 10. So ni bawah ni 10. Yang ni U tolak 0 U lah. So 10 kali U je. Itu yang B. B adalah 10 kali U. Kita dapatlah 10 U. Jumlah jarak. Jadi kita bolehlah buat jauh, dia kata tadi laju sama juga dengan jarak kita adalah
A tambah B. Ni A kita tadi. So jarak kita 50 tambahkan dengan 5U per 2 tambahkan dengan yang ni pula B, iaitu 10U. Ni formula laju adalah jarak bahagi masa. So kita cuba tengok masa dia adalah 15 jam yang terakhir. Dia dah 20 tolak 5, 15. Dalam soalan pun dia ada bagi tadi 15 saat, saat yang terakhir. So bagi dengan 15. Okey, laju pula dia ada bagi, iaitu laju dia adalah 15 juga. Okey, 15. Jadi kita nak buat sini terus senang nombor. Okey, laju 15. Okey, so just tengok dulu yang ni. 5U per 2 tambah 10. Tekan je kalkulator. 5 per 2 tambah dengan 10. Kalau kita nak biarkan dalam pecahan, masa ini kita kali 2, kita akan dapat 25 per 2. Ataupun kalau kita tekan kalkulator kita bagi 12,5. 12,5 macam tu. Kalau macam ni, baik kita buat 12.5 Ini nanti kan tersilap pula Kita biar dalam pecahan macam tu, tak apa. Okey. So kita akan dapat 50 tambahkan dengan 25 per 2 per dengan 15. Per 15 kalau kita pergi ke sebelah, dia akan jadi darab. Per ni pergi ke sebelah, dia akan jadi darab. So 15 darab dengan 15. So 15 darab 15 kita dapat 225. Okey, 50 pergi sebelah jadi tolak. So kita akan dapat 175 per 2U. 2 pergi sebelah jadi darab, ini pergi sebelah jadi bahagi. So dapat 17,5 kali 2 per 25. Dapatlah U. Ataupun kita terus tekan kalkulator boleh juga, iaitu 175 kita bahagikan dengan 25 per 2. Buat macam ni. Kalau nak cepat orang congak tu, dia buat macam ni je. So just kira 25 75 dapat, tu dapatlah 14. U tu adalah 14. Jadi kita tengok logik pula, logik tak logik U tu. U dia 14. So logik lah, sebab dia 20 ke atas. Kalau kita dapat 20 lebih, kita kena kira balik. So okay, kita tengok soalan seterusnya.